Untuk perempuan ada kesempatan, mungkin boleh cari artikel-artikel yang berkenaan. Yang saya kupas ni pun berdasarkan kepada apa yang saya baca, dan daripada fasa PKPP yang kita sedang alami sekarang ni. Awal-awal dulu PKPB sampai ke sekarang ni dah PKPP. Memang saya nampak sektor hartanah ni sangat-sangat rancak sekarang berbanding dengan sebelum PKP tu. Kalau kita cerita perbandingan tu pada bulan mungkin pada bulan 7, bulan 8 tahun lepas, berbanding dengan sekarang bulan 8 tahun 2020 ni, memang sangat-sangat ketara perbandingannya. Sebagai contoh lah, saya nak cerita, firma guaman saya, kalau dulu nak dapat 10 file tu sebulan agak susah. Ni terus terang saya cakap. Kalau dulu mungkin pada tahun-tahun yang sebelum ni, tahun lepas misalnya, sebulan nak dapat 10 file tu memang agak susah. Dan kalau ada pun mungkin kebanyakan file-file yang saya dapat tu dalam range harga rumah yang mungkin di bawah 300,000 lah. Di bawah 300,000. Ini cerita betul ni, bukan rekaan. Okey, tapi selepas PKP, to be precise pada bulan 6, bulan 7 lah. Bulan 5 tu mungkin baru nak start. Bulan 5 tu kita tak boleh nak letakkan sebagai benchmark lah kan. So bulan 5 tu mungkin orang baru nak warm up, baru nak panaskan badan, nak cuba nak survey rumah yang berbaloi untuk mereka beli dan sebagainya. Tapi pada bulan 6 dan bulan 7 memang nak diceritakan lah, rezeki Tuhan nak bagi tu. Alhamdulillah. Bulan 6 saja saya rasa yang saya buka lah, yang saya check balik saya punya rekod tu, ada lebih kurang dalam 50 file. Just imagine, dalam bulan 6 tu ada 50 file. Bulan 7 ni pun saya kira tadi ada lebih kurang banyak tu juga. So in between tu saya rasa memang saya memang agak terkejut lah. Saya tak sangka sangat-sangat dalam tempoh PKPP yang kita sedang alami sekarang ni, benda tu berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan sebelum kita kena PKP dulu. Jadi itu yang saya ialah pertama sekali ni kita panjatkan kesyukuran lah kepada Allah. So maknanya dalam fasa sekarang ni, fasa PKPP sekarang ni, kita nampak sebenarnya teori yang mengatakan bahawa harga hartanah ni akan meningkat naik ataupun akan dalam suku kedua ni, ini kita cerita ni sebelum PKP lagi lah. Sebelum PKP dulu mungkin ada orang yang telah menjangkakan kadar harga ataupun nilai pasaran hartanah mungkin akan ada impact sikit disebabkan kurangnya minat orang untuk membeli hartanah sendiri. Tapi sebenarnya sekarang ni memang kalau saya boleh ceritakan, terlalu banyak permintaan yang orang daripada especially those yang nak beli hartanah pertama lah yang saya tengok. Kebanyakan mereka ni dah grab peluang nak memiliki hartanah pertama mereka dalam bulan 7 bulan 8 ni lah. Yang saya nampak sekarang ni macam yang saya ceritakan tadi, satu bulan kita boleh close lebih kurang dalam 50 file untuk satu bulan. You just imagine lah, 50 file satu bulan. Maknanya transaksi tu everyday ada. Everyday ada transaksi. Dan kebanyakan sahabat-sahabat saya yang saya berurusan dengan brand lah, especially dengan building hartanah yang memang kata kita beli sama, mereka menyatakan bahawa memang iklan yang mereka letakkan tu memang ada inquiry. Ada inquiry. So maknanya kalau dulu mungkin lah iklan yang kita letakkan dalam internet, dalam social media dan sebagainya, nak dapat inquiry tu agak susah. Mungkin nak dapat phone call ataupun nak dapat WhatsApp daripada potential buyer tu agak susah. Tapi sekarang ni saya dapat feedback daripada rakan-rakan building hartanah saya. Kebanyakannya memang dalam tempoh fasa PKPP ni boleh katakan hari-hari ada inquiry. Hari-hari ada inquiry. Tak kisahlah hartanah tu terletak kat mana sekalipun. As long as kita ada usaha, REN ni ada usaha untuk iklankan rumah tersebut, sama ada kat internet ke, letak banner banting kat rumah tersebut ke, ataupun letak banting dekat tiang lampu ke, tak kisahlah mana-mana sekalipun, inquiry tu masih ada lah.
Okay, so maknanya berbanding kalau dulu mungkin nak dapat inquiry pun susah. Dan rent yang rajin ni sebenarnya yang saya tengok lah, sahabat-sahabat saya memang apa ni, berusaha keras lah, yang rajin, berusaha buat iklan dan sebagainya. Hari Minggu mereka memang sentiasa full. Sabtu Ahad tu memang hari yang memang sibuk bagi mereka sebab mereka terpaksa bawa prospek-prospek buyer ni yang nak tengok rumah dan sebagainya pada hari Minggu tu lah. Ini saya cerita bukan berdasarkan pada subsale punya market sajalah, untuk semua. Ni sebagai overall lah orang kata, overall. Subsale macam tu, yang apa ni, undercon pun macam tu juga. Jadi itu yang saya nak beritahu sekarang ni, maknanya pesanan saya lah kepada rakan-rakan perundingan tanah, mungkin ada lagi perundingan tanah yang masih tidur, sahabat-sahabat rent yang mungkin belum lagi tersedar dalam lamunan. So sebenarnya inilah masanya tuan-tuan dan puan kena berusaha dengan lebih keras lah, dengan lebih kuat lagi. So orang putih kata kena double the effort lah. So kena double the effort. Masa ni lah yang sepatutnya tuan-tuan dan puan kena keluar, tampilkan diri, terangkan kepada masyarakat, sebenarnya sekarang ni antara masa yang paling sesuai untuk beli tanah. Dan saya dah ceritakan banyak kali dah apa yang kerajaan dah usahakan dari package penjana, ada pengecualian stamp duty, ada pengecualian RPGT, macam-macam lah kan, kadar faedah pendidikan yang rendah. So banyak perkara yang membolehkan tuan-tuan perempuan berjimat lah. Bila nak beli rumah ni kita fikir kos yang kita kena keluarkan tu, dan sekarang ni adalah masa yang paling sesuai sebab anda boleh jimat dengan banyak. So bila banyak boleh jimat, sebenarnya duit yang anda boleh jimatkan tu anda boleh buat banyak lagi perkara. Banyak lagi perkara yang anda boleh gunakan lah duit tersebut. Sama ada mungkin anda nak gunakan duit yang anda boleh jimatkan tu untuk buat kitchen cabinet ke, ataupun nak buat renovation kecil-kecilan kat atas rumah tersebut, ataupun mungkin anda boleh gunakan duit tersebut untuk park kat dalam tabung haji, dekat ESP dan sebagainya. So banyaklah perkara-perkara yang anda boleh fikirkan lah dengan penjimatan yang ada tersebut. Okay, so itu sebagai mukadimah lah. Kita tak masuk lagi topik yang saya nak bincangkan pada malam ni, nak beli subsale ataupun undercon. InsyaAllah kita akan kupas tentang topik itu sekejap lagi. Jadi saya nak tengok siapa-siapa kawan-kawan yang dah masuk ni. Okay, saya nampak, Putri MMS kat rumah Penang. Terima kasih Putri, dah share, Alhamdulillah, terima kasih. Shazan 1, 3.05%, yes betul, 3.05%. Ini bukannya cakap-cakap kosong, memang betul. Kalau ada letter offer saya boleh tunjuk sekarang. Saya boleh tunjuk letter offer tu. Tuan Fauzi, Waalaikumsalam, terima kasih Tuan Fauzi. Tuan Rashid pun ada, Waalaikumsalam. Puan Nuraini Mat Hussein, sebab interest rendah kot ramai nak beli rumah. Ya betul tu. Tu antara faktor-faktornya lah Puan Nuraini. Putri Dova pun ada, coach ambil subsale cases je ke? Okay, subsale cases ada, yang undercon punya projek pun ada, tapi undercon tu kita ada selected developer saja kita buat lah. Dan mesti related to what we call projek tersebut, kita dah ada dalam panel projek tersebut lah. Itu yang kita buat lah. Okay, Alhamdulillah rezeki coach, Alhamdulillah. Okay, 4 kali ganda, betul lah. So betul, jangan terkejut. Memang saya pun terkejut sebenarnya, tapi memang itulah hakikatnya. Okay, Pak Izzah pun dah masuk. Terima kasih Pak Izzah, betul coach. Okay. Tuan Zainul Muhammad, contribute dari usaha marketing tuan yang mantap. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. So itulah. Tapi itulah mungkin dalam keadaan fasa PKPP yang kita hadapi sekarang, saya tak nafikan ada juga rent yang mungkin tengah bermasalah. Sahabat-sahabat yang mungkin tak ada sale daripada awal-awal PKPB yang itu sampai ke sekarang tak close lagi, ada yang mengeluh, yang cerita dengan saya macam-macam masalah yang diorang hadapi lah. Tapi itulah, bagi saya benda tu sebagai satu cabaran, satu cabaran yang mana tuan-tuan perempuan perlu hadapi dan perlu tangani dengan bijak lah. So kalau those yang ada dalam grup strategi tarik lead, saya dah hari-hari saya basuh. Saya dah basuh you all semua, saya dah terangkan apa yang patut you all buat. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang belum lagi join STL punya group tu, strategi tarik leads punya group, jadi boleh join group tu. Nanti saya akan bagi linknya, boleh masuk link tersebut dan boleh join secara percuma. Tak ada masalah, boleh join dalam tu. Sebab dalam tu memang
saya bagi tips untuk marketing lah khususnya. Tips untuk marketing, terutamanya untuk apa ni, perunding-perunding tanah lah. So sama ada you all nak buat atau tidak, itu terpulang. Bagi saya dah sharekan, saya dah kongsi kepada anda. Dan tagline saya memang jangan percaya, buat je. So kalau you all tertanya-tanya kenapa coach kena buat macam ni, apa pasal pula coach punya teknik ni lain daripada orang lain ke apa ke, tu lantak korang lah, korang nak percaya korang percaya kan. Tapi bagi saya, tagline saya, jangan percaya, korang buat je. Tak payah tanya banyak-banyak, buat aja apa yang saya suruh. Okey, tu bagi rakan-rakan RAN yang apa ni, mungkin nak tahu lebih lanjut, boleh join lah STL punya group tu. Tak percaya tanya Pak Iza, kawan-kawannya dah join ni. 2.9% katanya bank sotong. Betul. 2.9% pun saya ada dengar juga. Ada bank bagi sampai 2.9. Alhamdulillah rezeki. Okey, sama-sama. Terima kasih Syukri. Okey, so lah. Maknanya usaha yang kita jalankan tu, sebenarnya itulah, kita sebagai seorang perunding tanah ni yang paling penting, kita kena didik masyarakat. Kita kena bagi tahu mereka. Sebab ramai di kalangan orang kat luar sana tu, mereka tak tahu sebenarnya. Mungkin ada yang pernah dengar tapi mereka tak terbuka lagi hati untuk membeli rumah. Nak membeli rumah tu mereka rasa macam satu benda yang terlalu besar, satu perkara yang terlalu mustahil. Tapi sebenarnya sebab tak ada orang yang educate mereka, tak ada orang yang menceritakan kepada mereka. Itu yang saya beritahu, kena tampil ke depan, kena cerita dengan mereka. Inilah masa yang paling sesuai untuk beli rumah. Inilah masa yang paling sesuai untuk menyediakan tabungan untuk simpan betul modal nak beli rumah. Especially masa kita tengah moratorium awal-awal bulan 4 itu. Kalau misalnya kata gaji kita boleh jimatkan lebih kurang 1,000 sebulan, kita dah dapat lebih kurang, sekarang ni dah masuk bulan yang kelima kan. Bulan kelima kan. Sepatutnya dah ada 5,000 dah. Cash in hand yang kita boleh simpan, sebab kita tak payah nak bayar installment kereta, tak payah nak bayar kita punya personal loan dan sebagainya kan. Jadi moratorium tu memang banyak memberi kemudahan kepada kita untuk kita menyimpan. Jadi jangan salah gunakan lah duit yang kita dah simpan tu, jangan pula beli benda-benda yang unnecessary. Kita kena gunakan duit tu untuk kegunaan yang sepatutnya lah. Salah satunya yang masih lagi belum ada rumah tu, saya syorkan gunakan duit tersebut untuk bayar duit deposit. Bayar duit deposit untuk beli rumah tu. Dan cakap-cakap mengatakan bahawa after PKP susah loan nak approve, bank nak bagi approval untuk loan ni, memang bagi saya benda tu adalah satu perkara yang tak betul lah. Sebab ramai macam yang saya beritahu tadi, macam saya, style saya bila letter offer dah approve, baru saya prepare SNP. So those yang mungkinlah sahabat-sahabat RAN yang nak refer case pada saya akan tanya dulu, soalan pertama saya akan tanya dulu, letter offer dah sign belum? Kalau dia kata letter offer pending approval, saya akan cakap dengan dia, tak boleh, saya tak boleh nak buka file lagi. Saya KIV dulu file ni. Saya tak boleh nak buat SNP tu selagi mana letter offer tak ditandatangani. So klien kena sign dulu letter offer, dah tunjuk kat saya letter offer tu, baru saya prepare SNP. Itu style saya. Sebab saya tak nak bila saya dah prepare SNP, dah buang masa saya dah buat SNP tu, tiba-tiba loan dia tak approve. Ataupun loan dia approve tapi tak sampai 90% seperti mana yang dia minta. So itu yang saya agak pantang sikit lah. Bila ada RAN yang refer case, yang mana case tu belum lagi approve, dia dah minta saya prepare SMP, saya cakap ni minta maaf, memang saya tak boleh nak buat lagi SMP tu selagi mana klien tak sign lagi letter offer. Okay, alright. So itulah sikit sebanyak mukadimah untuk pagi ni. Untuk pagi lah, sasul lah untuk malam ni. Minta maaf so maknanya tuan-tuan perempuan perlu sedar, perlu faham bahawa cakap-cakap berkenaan dengan loan susah nak approve, cakap-cakap berkenaan dengan pasaran hartanah ni dah makin sunyi, makin mandom, benda tu semua tak betul. Benda tu semua adalah omong-omong kosong saja. Dan kalau tak percaya, boleh datang ke pejabat saya. Staff saya asalnya dulu ada 6 orang aja. Tapi sekarang ni saya dah ambil lagi 3 orang, ada 9 orang staff saya sekarang. Alhamdulillah lah tu rezeki tu perlu dikongsi. Jadi saya rasa macam saya tak sampai hati sebenarnya nak bagi beban kerja yang terlalu banyak pada seorang staff dan menyebabkan kerja tu jadi lambat. Jadi saya pantang bila orang cakap saya buat kerja lambat. Jadi sebab tu saya ambil lagi staff baru, saya tempatkan lagi 3 orang. Lawyer saya ada tambah lagi seorang, ada clerk lagi 2 orang lah, paralegal ada 2 orang lagi.
dan insyaAllah itu boleh membantu untuk mempercepatkan lagi proses untuk buat SMP lah di firma government saya. Alhamdulillah. Okay. Jadi kita kongsilah rezeki tu pada siapa-siapa yang mungkin baru nak mencari kerja dan sebagainya, dan insyaAllah kalau ada rezeki from time to time tu kita akan tambah lagi lah insyaAllah. Tapi pada time ini saya rasa 9 tu dah cukup lah, cukup ramai dah, tempat pun dah tak ada dah kat pejabat saya tu kan, pejabat saya kecil je, so tempat pun dah tak ada, nak letakkan diorang ni pun dah tak tahu nak letak kat mana. Jadi itulah bila ada staff yang ada ni, saya cakap dengan diorang, you have to sacrifice your ni lah, keselesaan ni punya masa, mungkin kena kerja lebih sikit sebab inilah masanya kita bantu orang seramai mana yang boleh kita bantu mereka untuk mendapatkan rumah pertama mereka, insyaAllah. Okay, jangan percaya, buat je. Betul Puteri Nova, terima kasih. Buat je kan Pak Izzah. Betul coach, tunggu loan lulus dan sign dulu. Yes, itulah yang saya praktikkan daripada dulu lagi sampai sekarang. Wah, staff bertambah alhamdulillah Puteri. Itulah cerita dia. Okay, so berkenaan dengan topik pada malam ni, nak beli rumah subsale ataupun undercon. Okay, saya bercakap ni berdasarkan apa yang saya baca dan berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, dan saya mengalu-alukan, saya meraihkan pendapat daripada tuan-tuan perempuan semua. Kalau sekiranya lah tuan-tuan perempuan ada pendapat yang berbeza dengan saya, by all means tuan-tuan perempuan boleh kongsikan di ruangan komen, dan kita boleh berbincang secara ilmiah lah di situ. Kita buat perkara ni sebagai satu diskusi lah. So kita discuss bersama topik ni. Mungkin ada yang saya sampaikan tu mungkin tuan-tuan perempuan rasa macam coach tak betul ni coach. Coach cakap ni benda ni rasa-rasanya dah backdated dah, benda yang outdated dah orang kata kan, dah basi dan sebagainya kan. So terpulang dan saya meraihkan tuan-tuan perempuan, kalau ada pendapat tuan-tuan perempuan boleh masukkan dalam ruangan komen, dan kalau ada apa-apa soalan yang ingin diajukan silakan masukkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan go through satu persatu kalau sempat nanti. Okay, pertamanya bila kita cerita tentang pasaran hartanah pasca COVID-19, tadi saya dah tekankan sekarang ni sebenarnya semakin rancak. Dan pengalaman saya sendiri, kalau kita cerita tentang pasaran hartanah di pasaran sekunder ataupun primer, nak bezakan antara dua ni, yang penting yang saya selalu ingatkan tuan-tuan perempuan, kena tengok kemampuan dulu. Sebelum beli rumah tu tengok kemampuan dulu. Okay, tak kisahlah nak beli undercon ke, nak beli subsale ke, tengok kemampuan dulu. Okay, alright. Kebanyakan orang dia memilih untuk membeli hartanah undercon daripada pemaju ataupun hartanah yang overhang lah, yang dah siap tapi tak terjual oleh pemaju, disebabkan pemaju bagi package. Package yang ditawarkan oleh pemaju ni yang kita panggil, biasanya kita sebutkan sebagai zero entry cost. Tak perlu nak keluarkan 1 sen pun. Nak keluarkan 1 sen tu mungkin adalah. Mungkin dia minta bayar booking 1,000. Ataupun ada sekarang ni yang saya dengar 500 pun ada. Developer minta tuan-tuan perempuan bayar 500 saja untuk booking. Yang lainnya semua diuruskan oleh pemaju. Kan? So package tu kita panggil sebagai zero entry cost lah. Maknanya tuan-tuan perempuan tak perlu nak bersusah payah menyediakan deposit. Okay, alright. Saya nak ulas sikit tentang perkara tersebut. Ada pros and cons nya. Okay, ada pros and cons nya. Okay, pemaju biasanya bila dia letakkan harga untuk SPA, SPA punya price tu sebenarnya adalah harga yang ditinggikan ataupun harga yang kita panggil sebagai markup price. Sebagai markup price. Tuan-tuan perempuan jangan terkejut. Ada rumah yang sebenarnya tuan-tuan perempuan boleh beli dengan penjual di pasaran subsale pada harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan oleh pemaju. Sebenarnya lah, sebenarnya. Dan rata-rata harga yang ditawarkan oleh pemaju tersebut adalah lebih tinggi berbanding dengan harga yang dijual di pasaran sekunder ataupun subsale. Pasaran primer ni pemaju dah letakkan satu harga. Contoh SPA price. Rumah ni berharga 300,000 yang pemaju jual. Yang pemaju jual 300,000. Okey, lepas tu dia cakap okey, ada cash rebate. Ada cash rebate sebanyak katalah 10%. 10% rebate. Okey, so
tuan-tuan perempuan kena tengok sebenarnya pemaju dah letakkan nilai hartanah tu 10% lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran semasa di kawasan sekitar hartanah tersebut. Itu hakikat yang sebenarnya. Faham tak? So maksud dia kat sini, apa yang saya cuba sampaikan, katalah dalam SPA price, developer letak harga rumah tu 300,000. 300,000. Tuan-tuan perempuan sebenarnya membeli harga rumah tu pada harga 300,000. Tapi disebabkan rebate yang diberikan oleh pemaju, pemaju dah subsidizekan katalah 10% daripada harga di pasaran rumah tersebut, maka tuan-tuan perempuan akan membeli rumah tersebut pada harga diskaun sebanyak 270,000. So maknanya harga sebenar rumah tu adalah 300,000, tapi harga yang tuan-tuan perempuan akan bayar kepada pemaju adalah sebanyak 270,000. Faham So bila dia dah bagi rebate, sebenarnya hakikat harga yang tuan-tuan perempuan dapat rumah tadi tu bukannya harga rumah tu 300,000, tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan beli rumah tu pada harga 270,000. Faham ke faham? Saya nak tekankan benda tu lebih mudah macam inilah analogi ni. Kita beli rumah dengan pemaju tadi harga 300,000 kan? Kita beli 300,000 tapi pemaju bagi rebate 10%, so maknanya kita kena bayar pada dia 270,000 kan. Sebenarnya harga rumah kita tu bukannya 300,000 tapi harga rumah kita tu 270,000. Impact dia kat mana tahu Impact dia bila kita nak jual hartanah tu nanti. Katalah 5 tahun akan datang kita nak jual hartanah tu tadi, sebenarnya harga yang kita beli daripada pemaju tu adalah 300,000 lah. Dan mungkin harga yang 300,000 tu adalah harga yang bukannya nilai pasaran hartanah semasa di kawasan tersebut. Tak percaya, tuan-tuan perempuan mungkin boleh survey, tengok harga subsale rumah-rumah yang ada di sekitar kawasan projek perumahan tersebut yang tuan-tuan perempuan yang nak beli tadi tu. Katalah kawasan tersebut adalah di Bangsa sebagai contoh. Bangsa mahal sangat kan, Bangsa tak logik lah harga rumah 300,000. Kita bagi contoh di Rawang lah sebagai contoh. Rawang rumah kat Rawang. Tuan-tuan perempuan tengok harga sekitar kawasan Rawang tu mungkin harga rumah yang lebih kurang sama konsep dia. Katalah rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli ni adalah rumah teres setingkat. Rumah teres tingkat. Di pasaran primer yang nak beli dengan developer tadi, developer letak harga 300,000 before discount, before rebate. Di pasaran sekunder, tuan-tuan perempuan tengok harga subsale-nya mungkin dalam 250,000. 250,000. Jadi sebenarnya yang tuan-tuan perempuan beli hartanah tu tadi, kita boleh averagekan harga yang dipanggil harga median price. Untuk kawasan sekitar kawasan perumahan yang nak dibeli tadi tu, harganya adalah lebih kurang 250 ke 270,000 sahaja. Tapi pemaju letakkan dalam S&P harga yang kita beli dengan pemaju tadi tu 300,000, cuma dia bagi rebate, bagi diskaun, tuan-tuan perempuan tak perlu nak bayar 10% deposit. Sebuat semuanya tu dah dikira sebagai zero entry cost, yang mana kita hanya perlu keluarkan booking saja. Mungkin bayar 500-1,000 je untuk booking rumah tu. Jadi hakikatnya bila kita beli rumah dengan pemaju tadi tu, hakikatnya sebenarnya kita beli harga di atas harga pasaran kawasan sekitar rumah tersebut. So impact dekat situ bila kita nak jual balik nanti. Bila kita nak jual balik nanti mungkin kita nak dapatkan harga yang lebih kompetitif lah di masa akan datang. Mungkin 4 ataupun 5 tahun akan datang. Kita nak jual tanah tersebut mungkin dengan harga 400,000 sebagai contoh. Kita nak letakkan keuntungan yang kita target nak dapat tu mungkin dalam 100,000 kan. So mungkin kita nak dapatkan nilai pada harga 400,000 tu agak susah ataupun agak sukar lah, sebab kita dah beli hartanah pada harga 300,000 pada 5 tahun yang sebelumnya. Jadi appreciation value dia tu mungkin akan jadi tak seperti mana yang kita harapkan, disebabkan harga yang kita beli pada awal tu dah tinggi. Itulah yang dia punya what we call disadvantage lah.
Disadvantage bila kita beli rumah yang ada rebate, yang mana pemaju dah bagi diskaun, so bila kita beli, harga yang kita beli tu sebenarnya harga yang dah ditinggikan, yang mungkin harga tu akan dapat dicapai dalam tempoh 2 ke 3 tahun akan datang, baru dapat capai harga tu. Okay, so ini senario yang berlaku sekarang ni lah. Okay, alright. Yang saya beritahu ni adalah berdasarkan pada pengalaman dan juga pengamatan saya, yang mana perkara tersebut berlaku di kalangan klien saya sendiri. Okay, contoh macam klien saya dulu beli. Dulu dalam tahun 2017, klien saya beli rumah, rumah yang under construction daripada pemaju. Harga yang dibeli itu adalah lebih kurang dalam 400,000. Rumah yang dibeli ni, yang saya ceritakan ni terletak di Kajang. Terletak di Kajang, tempat rumah yang saya duduk sekarang ni, dekat kawasan Kajang ni. Okay, so rumah yang dia beli dulu 400,000. Okay, so lepas dia dapat kunci baru tahun lepas lah, 2019 dapat kunci. The moment dia dapat kunci, dia expect dia nak jual rumah tersebut pada harga yang lebih lah, pada harga yang lebih. So mungkin pada masa tu dia ingat appreciation value dalam setahun tu mungkin dapat 10%. 10% appreciation value. So pada tahun 2019 dia dapat kunci, dia target dia nak jual rumah tu pada harga 450,000. 450,000. Dia nak flip lah. Dia nak flip. Okay. Unfortunately, malangnya pada masa dia nak jual, pasaran hartanah telah berlaku kelembapan. Berlaku kelembapan di situ dan dia tak dapat jual rumah tersebut pada harga 450,000. Okey, hutang yang dia buat dengan bank disebabkan harga yang dia beli tadi tu adalah harga yang lebih tinggi. So maka dia pinjam dengan bank pun pada harga yang lebih tinggi. Pada harga yang lebih tinggi. Jadi bila saya check balik redemption statement dia, penyata tebus hutang dia, sebenarnya hutang dia dengan bank tu masih ada lebih kurang dalam 395,000 lagi. Hakikatnya dia beli rumah tu harga 400,000 tadi kan, 400,000. Redemption statement, penyata tebus hutang yang dikeluarkan oleh bank, hutang dia ada lagi 395,000. Maknanya different yang dia bayar selama 2 tahun dia service interest tu, ada lagi 5,000 je different. Ada beza 5,000 je kat situ. Okay. So saya advise dia, saya cakap dengan dia, okay, awak kalau nak jual rumah ni pada harga 450,000, memang agak susah sebab dekat kawasan sekitar, rumah-rumah yang dalam kawasan sekitar tempat rumah yang dia nak jual tu, median price dia lebih kurang dalam 410 ke 420,000 saja. Jadi kalau you nak try juga nak jual 450,000, mungkin agak sukar nak dapatkan pembeli yang berminat lah. Sebab nothing special pun, rumah dia rumah standard, tak ada apa-apa kelebihan, dia tak ada buat renovation dan buat extension dan sebagainya. Even grill pun tak ada. So dapat kunci dia nak terus flip, nak terus jual kan. So saya cakap dengan dia, okay, kalau nak test, nak try juga nak jual 450,000 ni tu pulang. So saya cakap dengan dia, cubalah dalam tempoh sebulan ni letak je harga 450,000 tu, tengok ada tak buyer yang datang. Langsung zero. Tak ada orang telefon dia. Tak ada orang telefon dia. So saya cakap dengan dia, kalau misal kata dalam masa sebulan tak ada orang telefon langsung, maknanya harga yang you letak tu memang tinggi. So try to narrow down your price, turunkan lagi harga. So dia turun, end up dalam tempoh 6 bulan baru dia dapat jual rumah tu. Dia dapat jual rumah tu dalam tempoh 6 bulan. Cuba bayangkan, dalam tempoh 6 bulan baru dapat jual rumah tu. Dan harga yang dia dapat tu balik fair and square ikut harga yang macam mana dia beli dulu, 400,000. Dia tak ada untung langsung. Kalau ambil kira, yelah adalah 395 tolak ada 5,000 kat situ lah kan. Tapi bila kira kos, berapa yang dia terpaksa bayar untuk, kos untuk membeli rumah tersebut, lepas tu kos untuk menjual dan sebagainya, memang tak ada untung lah sebenarnya. So itu yang saya cakap tadi, sebenarnya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, nak beli rumah dengan pemaju yang mungkin ada tawarkan rebate, ada tawarkan apa-apa perks dan sebagainya tu, harga yang dibeli oleh tuan-tuan perempuan tu sebenarnya tuan-tuan perempuan kena berhati-hati. Kena check dulu median price dekat kawasan sekitar tu macam mana. Kalau katalah median price dekat kawasan sekitar, you all dah survey, memang harganya tu tak jauh sangat beza dengan harga median dan mungkin rumah tu sesuai lah untuk you all beli dengan pemaju tadi kan. Sebab yelah, kebanyakan orang dia fikir nak jimat sekarang. Nak jimat sekarang tu maksud dia tak perlu nak keluarkan modal. Tak perlu nak keluarkan modal, nak bayar untuk legal fee, untuk stamp duty,
tak perlu nak buat apa-apa renovation sebab mungkin developer dah bagi kitchen cabinet, mungkin developer dah bagi aircon, mungkin developer dah bagi apa-apa perks yang ada kat atas rumah tadi kan. Jadi dia rasakan bahawa rumah ni memang dia banyak boleh jimat dan dia tak perlu nak keluarkan modal yang banyak kan. So itu antara salah satu faktor yang memungkinkan dia rasa lebih berbaloi beli dengan pemaju rather than dia beli subsale lah. Okay. So benda yang tak berapa sedap didengar, yang tak berapa cantik tu bila kita mengenangkan nilai pasarannya sebenarnya adalah jauh lebih rendah berbanding dengan harga yang ditawarkan oleh pemaju tadi. Jadi kena berhati-hatilah di situ. Okey. Saya baca sikit komen-komen yang ada Okay, banyak yang dah komen. Saya boleh cari space untuk coach. Oh, boleh cari space. Okay, terima kasih Tuan Zainul. Okay, Putri Dova, majikan yang tak sampai hati tengok staf kerja overload prihatin. Oh ya. Yeah. Terima kasih banyak Putri Dova. Yalah memang tak sampai hati bila kita tengok staf kerja teruk kan so kita pun rasa macam yalah. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu diorang dengan tambah kawan diorang lah kan. Tapi itulah kita kena hati-hati juga kita tak tahu pasca COVID-19 ni macam mana impact dia. Mungkin dalam beberapa bulan yang tengah kita alami sekarang ni alhamdulillah rezeki kita tengah macam juga. Mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang kita tak tahu macam mana. Janganlah jadi balik PKP macam dulu kan. Kita doa lah tak dijauhkan. Waalaikumsalam Tuan Syam. Okay, terima kasih. Future value for current price. Yes, betul. Itu yang saya cuba nak sampaikan tadi lah. Hartanah yang dijual oleh pemaju tu biasanya dia letakkan harga tu untuk future value. Tapi hakikatnya harga tu belum sampai lagi ke harga yang dia jual tu kan. Untuk flip memang tak berapa sesuai lah Tuan Zainul. Rumah subsale kalau mohon 100% lulus 90%. Okay. Buyer tolak loan sebab bukan permohonan loan yang diinginkan. Owner akan dapat half deposit ke? Confuse sikit. Okay, tak apa. Nanti Raja Sina nanti saya akan kupas dengan soalan yang ni. Okay, Ain Nasir, terima kasih join. Okay. Puan Jasmine pun ada, Waalaikumsalam, terima kasih. Pirnita, Waalaikumsalam, terima kasih. Abdullah Osman, Waalaikumsalam, terima kasih. Syazarina pun ada, Waalaikumsalam. Okay. Alright, saya kupas sikit apa yang Raja Sina. Raja Sina ni lelaki ke perempuan? Nampak gambar bunga ke perempuan kot. Okay, so puan lah saya panggil Puan Raja lah rumah subsale kalau mohon 100% lulus 90%. Okay, buyer tolak loan sebab bukan permohonan loan yang diinginkan. Okay, owner akan dapat half deposit ke? Confuse sikit. Okay, ni yang dimaksudkan ni untuk subsale ke? Oh yelah, rumah subsale. Okay, so beli dengan ejen biasanya saya dah syorkan banyak kali dah saya beritahu perkara ni nak letakkan syarat-syarat dalam ATP ataupun dalam booking form. Kita kena letakkan syarat yang jelas di situ. Kena letakkan syarat yang jelas di situ. Kalau katalah booking form kita tu dah spell out, loan must be 100% approved. Okay. Ataupun loan must be 90% approved. Maknanya kalau sekiranya loan tu tak approve 100%, kita sebagai ejen kena pulangkan balik duit yang bayar. Itu hakikatnya. Kalau misal kata dalam ATP ataupun dalam booking form kita tak spell out benda tu, general rule dia adalah bila loan tak approve memang kita kena bayar kena pulangkan balik deposit yang dah dibayar oleh buyer tadi. Okay, itu general rule je lah. Tapi macam yang saya dah tekankan sebelum ni, sepatutnya sebagai seorang pemilik hartanah kita kena tulis, kena spell out in detail sebiji-sebiji. Kalau katalah kita nak letakkan dalam booking form loan approve yang mana yang buyer tu minta kita letakkan dalam booking form tersebut pinjaman mestilah lulus 90%. Kalau pinjaman tak lulus 90%, deposit akan dipulangkan sepenuhnya. So sepatutnya kita kena letakkan dalam ATP macam tu. Tapi kalau dalam ATP kita tak mention tentang loan approve 90% ke loan approve 100% ke so in general sepatutnya bila berlakunya masalah bila pembeli ataupun peminjam tadi tu nak dapatkan pinjaman daripada pihak bank, cukup sekadar kita dapatkan rejection letter daripada pihak bank tu, tak kisahlah loan dia tu lulus berapa persen sekalipun. Kalau katalah loan dia tu hanya lulus 70% sahaja, so kita boleh anggap bahawa pembelian dia tu gagal lah. Sebab bila berbeli
buyer insist untuk kita proseskan loan dia dan kita kena dapatkan 90%, nasihat saya kepada semua pengguna hartanah, sepatutnya tuan-tuan puan kena nyatakan, kena tulis perkara tersebut dalam ATP. Untuk mengelakkan berlakunya masalah sekiranya loan tu tak approve seperti mana yang diharapkan oleh pembeli tadi. Okay, so jangan fikir kita nak forfeit dua orang saja. Jangan fikir duit yang dikeluarkan, yang dibayar kepada agensi kita tu memang hak kita dah. Jangan fikir macam tu. Sebab tu yang saya tekankan awal-awal lagi. Jumpa bakal-bakal pembeli, seorang perunding hartanah ni kena letakkan matlamat, kena niatkan dalam hati seboleh-bolehnya untuk bantu dia, untuk bantu pembeli. Bukan kita nak pedajal dia, bukan kita nak kenakan dia, bukan kita nak merosakkan image kita sebagai perunding hartanah kepada dia. Sebab kalau kita letakkan matlamat untuk membantu dia, for sure kita dah terangkan awal-awal lagi, cik, memandangkan ni rumah pertama encik, saya nak nasihatkan kat sini, sepatutnya encik kena beli rumah berdasarkan kepada kemampuan encik. Kan? Okay. So bila encik nak beli rumah ni, okay, saya akan bantu encik untuk dapatkan pinjaman. Okay, dapatkan pinjaman daripada pihak bank. Okay, berdasarkan pada dokumen yang encik bagi ni, okay, insyaAllah saya tak berani nak bagi jaminan 100% loan encik akan lulus. Tapi kita cubalah, cuba sebaik yang mungkin submitkan dokumen encik ni kepada pihak bank untuk pihak bank proses. Okey, tapi saya tolong encik kat sini. Kalau sekiranya loan encik tak lulus 90% seperti mana yang encik nak, saya tulis sebiji benda yang encik nak tu dalam booking form ni supaya tidak ada tak timbul apa-apa masalah di kemudian hari nanti. Okey, so kita bantu dia, terangkan pada dia dan kita masukkan perkara tersebut dalam booking form. Itu yang sebaik-baiknya. Okey, jadi macam yang Puan Raja tanya tu, saya rasa memang kata apa, dari segi general rule-nya, kalau kita tak mention, tak tulis dalam booking form, sebaik-baiknya kita pulangkan baliklah. Kalau misal kata loan tu tak lulus seperti mana yang diharapkan, seperti mana yang diminta oleh pembeli tadi, kita terpaksalah pulangkan balik duit dia kepada pembeli tadi. So tu general rule dia lah. Alright. Waalaikumsalam. Afiq Farhan, terima kasih join. Okay, saya tengok ada soalan daripada Puan Nur Hafizi. Puan ke? Puan Nur Hafizi lah. Coach, apakah skim perumahan belia? Mohon pencerahan. Okay, skim perumahan belia, kalau kita nak kupas tentang skim perumahan belia ni, sebenarnya ada package yang ditawarkan oleh pihak bank yang mana tuan-tuan perempuan sebagai belia yang berumur sehingga 40 tahun ke 45 tahun, macam itulah. Saya tak ingat hari tu Bank Kemuk daripada BSN ada terangkan tentang youth ownership scheme, saya nama dia skim perumahan belia lah lebih kurang kan. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh mendapatkan 100% pinjaman daripada bank yang menawarkan, antaranya adalah BSN, Bank Sepadan Nasional. Okay, dan dalam skim perumahan belia ni, bank akan subsidiskan bayaran installment sebanyak RM200. Katalah installment tuan-tuan perempuan tu yang kena bayar kepada bank tu RM1,200 sebulan. RM1,200 sebulan. Tapi bila RM1,200 sebulan, maknanya pihak bank akan subsidiskan RM200 tu. Maka you tak payah bayar RM1,200, you bayar RM1,000 sahaja. Selama berapa saya tak ingat lah, itu Bank Kemuk ada beritahu. Tak silap saya 2 tahun kot. Kalau tak silap saya lah, nanti kena check balik. Boleh tengok siaran live saya dengan Bank Kemuk. Kalau terlepas siaran live tu boleh scroll balik dalam Facebook page saya ni, ataupun boleh tengok dalam YouTube channel saya. Ada perkongsian dengan Bank Kemuk daripada BSN beberapa bulan yang lepas lah kita dah buat. Nanti boleh tengok balik video tersebut. Memang ada Bank Kemuk ada cerita tentang skim perumahan belia. So maknanya kelebihan skim perumahan belia ni dia boleh bagi 100% financing untuk belia berumur sehingga 45 tahun kalau tak silap saya. Okey. Dan dalam masa yang sama, duit yang kita bayar installment tu dia ada subsidi kan sebanyak RM200. So maknanya kalau kita bayar RM1,200, kita cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. RM200 tu disubsidikan oleh pihak bank. Okay, so mungkin Nur Hafizi boleh tengok balik siaran live antara saya dengan Bank Kemuk itu. Okay.
Alright, so kita tengok okay. Tuan Zainul Muhammad, okay, rumah subsale loan approve tapi buyer cancel sebab baru tahu leasehold. Oh, ya ke? Macam mana baru tahu pula tu Balance 60 plus year only. Okay, deposit boleh forfeited. Okay. Ni masalahnya bila dia nak beli rumah, okay, kalau katalah dia beli daripada kita sebagai rent, kan saya dah beritahu tadi, tanggungjawab kita sepatutnya kita kena disclose, kita kena bagi tahu segala perkara yang sepatutnya berkenaan dengan hartanah tersebut. Okay, kadang-kadang masalah yang kita hadapi adalah dokumen yang kita minta daripada vendor, vendor tak bagi sepenuhnya. Contohlah kita minta salinan grant, vendor kata salinan grant hilang lah, tak jumpa lah, banjir lah, terbakar lah, macam-macam lah kan. So dalam kes-kes macam ni, sepatutnya sebelum kita sign ATP dengan buyer, kita kena dapatkan maklumat berkenaan dengan rumah tersebut secara terperinci. Okay. Ini kenapa saya cakap macam ni. Okay. Yang macam Tuan Zainul tanya ni masalah berkenaan dengan lease punya period. Tinggal 60 plus year lagi. So mungkin ketika mana kita bawa buyer tu viewing rumah tersebut, mungkin geran yang asal ataupun salinan geran tersebut belum ada kat tangan kita lagi untuk kita tunjukkan pada buyer tadi. Dan dalam kes-kes yang biasa lah, saya syorkan rent kena dapatkan sekurang-kurangnya kalau tak ada kopi grant kena buat carian. So ambil lah usaha untuk buat carian di pejabat tanah. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, kalau katalah hartanah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, tuan-tuan perempuan boleh buat carian secara online. Alhamdulillah sekarang ni carian secara online tu kita dah boleh buat, tak kisah law firm ke, public ke, orang individu ke, siapa pun boleh buat carian melalui online. Itu untuk pejabat tanah PTG KL lah, wilayah persekutuan. Okay, kalau misal kata tuan-tuan perempuan berada di negeri Selangor, okay, carian tu boleh dibuat di mana-mana pejabat tanah yang berkenaan lah. Kalau misal kata geran tu geran PTB, maka kita kena pergilah pejabat tanah daerah. Kalau geran tu PTG, kita kena pergilah ke Shah Alam untuk buat carian tersebut. So modal buat carian ni tak mahal pun, RM30 je kan. So kalau tuan-tuan perempuan ada masalah untuk dapatkan salinan grant tu, saya syorkan kena buat carian dulu. Sebab bila owner tak disclose, kita tak tahu tentang perkara tersebut dan kita risau, takut kita mislead. Kita mislead, perkataan yang kita sebutkan tu tak betul. Jadi perkara tu sebenarnya boleh mendatangkan satu isu. Kalau buyer tu tak jadi nak beli, macam yang Tuan Zainul beritahu tadi, sebabkan list punya period tu dia baru tahu. So kenapa tu yang saya tanya tadi, kenapa dia baru tahu? Sepatutnya masa inspection tu kita bawa buyer tu, kita dah tengokkan rumah tu, kita tunjukkan kepada dia kopi geran ataupun salinan carian yang kita dapat untuk memuaskan hati dia lah. Jadi kita tak nak ada apa-apa perbalahan, ada apa-apa confusion yang berlaku ketika tu. Jadi sepatutnya sebagai seorang rent yang bertanggungjawab, kita kena disclose segala maklumat yang berkenaan dengan rumah tersebut untuk mengelakkan ada apa-apa masalah lah. Ini istilah dalam undang-undang kita panggil let the buyer beware. Maknanya kita dah maklumkan perkara tersebut. Kita dah maklumkan kepada buyer tersebut segala perkara yang penting dengan tanah. Tempoh list ni benda yang penting sebenarnya. Okay, so kalau misal kata dia tak jadi nak beli, dia dah sign booking form. Tapi ketika dia sign booking form tu, dia tak tahu cerita tentang 60 years period yang list tu nak akan tamat. Maka kalau tanya pendapat saya, sebenarnya dia berhak untuk dapatkan balik duit deposit yang dah dibayar. Sebab perkara tu adalah apa yang dikatakan sebagai satu salient features lah, benda yang penting berkenaan dengan tanah tersebut. So kalau daripada awal lagi mungkin kita terlupa ataupun terlepas pandang nak cek bagi pihak pembeli, tempoh list tu tinggal berapa tahun disebabkan salinan geran tu tak ada dengan kita, owner tak bagi lagi dan sebagainya. Jadi pada waktu tu kalau kita nak forfeit duit dia, bagi saya memang tak wajar. Tak wajar. Okay, so saya harap saya dah jawab soalan Tuan Zainul kat situ. Okay. Alright. Sahabat saya, Tuan Nurullah. Baru je tadi petang jumpa. Beli rumah baru 3-4 tahun lepas, dah siap harga sama je. Pemaju pun jual rumah baru pada masa kini sama harga 3 ke 4 tahun dahulu. Dilema. Betul macam yang Tuan Nurullah beritahu. Okay, ni valuers ni yang beritahu.
So sekarang ni memang kita tengok kebanyakan valuer-valuer yang letakkan harga tinggi untuk justifikan what we call rebate yang dia bagi tu. Sebenarnya rebate yang dia bagi tu dia nak kembalikan harga tu pada market value ikut median price yang ada sekarang ni lah. Itu sebenarnya. Sebab tu bila you all beli rumah tu tak perlu nak keluarkan duit, nak bayar whatever deposit dan sebagainya kepada pemaju. Itu yang pemaju boleh bagi package. Dia boleh bagi package siap dengan free legal fee, free SPA, free MOT, free stamp duty. Lepas tu dia bagi pula free untuk loan agreement, free stamp duty untuk loan agreement. Semua package ni dah bagi siap-siap dah. Tapi hakikatnya sebenarnya benda-benda tu semua, ni saya nak cerita lah sikit. Sebab saya seorang peguam, jadi saya cerita ni berdasarkan apa yang pengalaman yang saya ada. Dan perkara-perkara ni sebenarnya dah jadi satu trend lah. Trend yang bukan satu trend yang sihat sebenarnya, trend yang tak sihat. Trend yang tak sihat sebenarnya. Developer bila dia cerita jual rumah murah, jual rumah di bawah orang kata harga pasaran sebenarnya kan. Itu semua bagi saya adalah satu cara untuk memancing orang untuk belilah. Satu cara untuk memastikan bahawa marketing strategi itu berkesan. That's why tuan-tuan perempuan, saya syorkan kalau boleh tuan-tuan perempuan kena buat thorough investigation, kena buat penyiasatan yang mendalam, kena jadi PI lah ni, private investigator kan. Masing-masing ada Google, masing-masing ada phone, masing-masing ada laptop, boleh check, boleh tengok. Macam saya dah ceritakan, nak tengok market value rumah ni senang je. Kita tengok dalam apps ataupun dalam website. Antaranya yang saya boleh sebutkan kat sini dekat Bricks, bricks.my. Boleh tengok kat bricks.my, kat situ kita boleh kenal pasti nilai pasaran hartanah. Tapi yang Bricks ni pun sebenarnya dia tengok kepada nilai pasaran bukan yang terkini lah. Tapi kita boleh letakkan benda itu sebagai benchmark sebenarnya. Kita nak nilaikan hartanah tu, kita ambil nilai per square feet tu berapa lah. Nilai per square feet tu berapa dan kita comparekan dengan harga yang pemaju tu jualkan. Kalau pemaju tu jualkan at par ataupun lebih kurang dengan harga yang kita dah compare tadi pada harga pasaran dekat kawasan sekitar tu, rumah-rumah subsale kawasan sekitar tu, dan bagi saya tak ada masalah lah untuk kita beli kan. Tapi kalau misalnya kata dia letak harga tu memang melampau-lampau, lepas tu dia kata dia bagi rebate sampai 20% ke 30% ke, sedangkan harga lepas rebate tu sebenarnya adalah harga median price dekat kawasan sekitar tu, dan saya rasakan tuan-tuan perempuan mungkin elakkanlah daripada beli rumah macam tu. Sebab bahaya, kita beli rumah, katalah harga rumah yang dia letakkan dekat pemaju punya SPA tu RM600,000 kan, RM600,000. Bila kita check tengok-tengok, harga rumah kat sini pun RM400,500. Macam mana developer ni letak RM600,000? Lepas tu dia kata, RM600,000 ni aku letak SPA je, tapi sebenarnya yang kau bayar kat aku, harga rumah ni bila dah tolak rebate apa semua ni tinggal RM500 je. So ada RM100,000, kau dah untung RM100,000. Kalau dia kata kau dah untung RM100,000 tu, sebenarnya RM100,000 tu bukannya kita untung. RM100,000 tu sebenarnya nak justifikan harga yang dia dah bagi rebate, yang dia dah tolak apa benda lah. Lepas tu siap dia bagi cashback lagi. Berhati-hatilah. Those yang bagi cashback balik ni, developer yang bagi cashback balik ni, kena hati-hati. Mungkin sekarang ni kita rasa seronok lah, tapi sebenarnya cashback yang kita dapat tu sebenarnya bukannya duit orang lain, duit kita sendiri. Kenapa saya cakap duit kita sendiri? Sebab kita yang pinjam duit tu daripada bank. Developer bagi cashback setelah dia menerima duit yang dilepaskan ataupun disbursed by the bank. Bila bank dah disburse duit tu, barulah dia boleh bagi cashback tu pada kita. Tak percaya tengoklah. Semua rumah yang bagi cashback ni, dia akan bagi cashback selepas kita dapat kunci. Kenapa? Sebab masa itulah sebenarnya bank dah disburse loan kepada developer. Dan masa itulah developer ada duit untuk bagi kepada kita. So kena berhati-hatilah kat situ. Kalau yang bagi cashback mengarut-arut sampai RM100,000 bagi cashback, benda semua tu jaga-jaga. So bahaya sebenarnya. Tuan Muhammad Imran Isa, rent biasanya kena filter buyer. Betul lah kan, kena filter buyer dulu. Daripada situ boleh agak application boleh lepas atau tidak. Betul. Terima kasih Tuan Imran kerana mengingatkan balik sahabat-sahabat kita yang lain.
Okay, Putri Dova, apa maknanya tengok statement kat receipt refundable ke tak? Yes. Tengoklah macam mana dia punya. Okay, dalam kes-kes yang melibatkan pemaju, pemaju biasanya kita bayar booking. Booking tu bukannya earnest deposit, booking tu sebagai booking lah. Booking tu kita bayar mungkin 1,000 saja. So dengan 1,000 tu kita dah lock ataupun kita dah chop unit mana yang kita nak beli, kan? So bila kita dah bayar booking tu, dia akan bagi receipt. Dalam masa yang sama dia akan bagi booking form lah, kan? Dia bagi booking form, dia juga bagi receipt. So bila kita dah tengok booking form dan juga receipt tu, daripada situ sebenarnya kita dah kata apa, biasanya those yang marketing agent ataupun rent yang menjual projek dengan pemaju ni, mereka telah pun di-brief oleh pemaju. Sekiranya loan tak lepas, memang dia akan pulangkan balik deposit tersebut lah. So kalau kita bayar 1,000, dia akan pulangkan balik 1,000. So itu kalau sekiranya loan tak lepas. So kita boleh tengok dalam booking form yang kita tanda tangan dengan pemaju tadi tu, memang dia ada nyatakan tentang refund sekiranya betul loan tidak diluluskan, kan? Okey, berkenaan dengan subsale pula, tu yang saya kata tadi, subsale dalam booking form memang in general dia tak tulis, benda tu tak tulis, rent tu sendiri yang kena masukkan. So maknanya kita kena pastikan bila kita cakap dengan rent, nak beli rumah subsale dengan rent ni, kena cakap dengan dia, tuan saya nak tuan masukkan term sekiranya loan saya tak lulus 90%, agensi akan pulangkan balik duit earnest deposit yang saya dah bayar. Minta rent tu masukkan. So tuan-tuan perempuan sebagai pembeli sebenarnya berhak untuk letakkan benda tu di dalam booking form, dan rent tu kena tulis benda tu seperti mana yang tuan-tuan perempuan minta lah, untuk menjaga hak dan kepentingan tuan-tuan perempuan semua. Tuan Zainal, title shared to buyer, title shared, dah bagi tahu. Okey, kalau Tuan Zainal dah bagi tahu kepada buyer, okey, dah tunjukkan kepada buyer tersebut, okey, kalau macam tu maknanya buyer tu dah aware lah, dah aware tentang perkara tersebut daripada awal. Masa kita bawa rumah tu, bawa untuk viewing rumah tu, kita dah tunjukkan sekali geran kepada buyer tadi. So dalam kes-kes macam ni, memang sepatutnya buyer tu tak boleh lah nak batalkan macam tu saja. Sebab dia dah aware tentang kedudukan leasehold tu, tempoh pajakan tu akan tamat dalam tempoh 60 tahun akan datang. Okay, jadi dalam kes macam ni tak ada masalah sebenarnya untuk pihak agensi ataupun owner nak forfeit duit deposit yang dah dibayar tu. Earnest deposit tu boleh di-forfeitkan lah. Sebab saya rasa mungkin cuma satulah yang saya syorkan, kita tunjuk dan kita terangkan. Kita tunjuk dan kita terangkan. Tunjuk lain, tunjuk sahaja, tak terangkan tak sampai mungkin maksud dia. Jadi kita tunjuk dan kita terangkan. Sebaik-baiknya macam tu lah. Okay, so dalam isu Tuan Zainul ni saya rasa tak ada masalah untuk forfeit lah duit tu, sebab kita dah tunjukkan pada dia, dan dalam kes-kes macam ni sebenarnya kita kena pastikan yang dia dah faham lah. Apa yang kita dah tunjukkan tu kita terangkan pada dia dan kita faham. So tu lebih baik. Okay, so saya tengok lagi ada soalan daripada Tuan Syam ni. Okay, Coach, macam mana nak tahu rumah yang freehold, owner bumi tapi masih boleh dibeli oleh non-bumi tanpa konsen? Ini banyak kali dah Tuan Syam, saya dah kongsikan perkara ni. Ada topik khusus saya dah terangkan tentang bumi dengan non-bumi lot ni kan. Freehold sebenarnya tak ada isu. Freehold tak ada isu. Melainkan freehold yang ada konsen lah. Ada tanah-tanah yang mana statusnya freehold, pegangan selama-lamanya, tapi dekat bahagian sekatan kepentingan tu dia ada tulis. Dia ada tulis tanah ni tak boleh dipindah milih, dipajak melainkan dengan kebenaran pihak rumah sendiri. Ada. Walaupun tanah tu freehold, kena dapatkan konsen dari pejabat tanah. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan nak jawab soalan Tuan Syam ni, saya syorkan Tuan Syam kena tengok geran tersebut. Kalau definitely geran tersebut adalah geran freehold yang tidak ada sekatan kepentingan, tak ada masalah sebenarnya. Kalau bumi buyer, kalau bumi owner nak jual pada non-bumi ke kepada sesiapa sekalipun boleh, tak ada masalah. Kecuali kalau misal kata dia freehold tapi Rizab Melayu, yang tu memang kena jual pada orang Melayu sajalah. Ataupun dia freehold tapi dekat bahagian sekatan kepentingan tu dia ada tulis tak boleh dipindah milih, dipajak melainkan dengan kebenaran pihak tempat sendiri. Maknanya kena apply consent dulu.
Yang kat Negeri Sembilan banyak macam tu, Bandar N-Stack dekat kawasan-kawasan apa tu, sekitarnya tu lah, kat Seremban adalah banyak kawasan-kawasan kat Negeri Sembilan tu ada sekatan kepentingan walaupun rumah tu freehold. So kena berhati-hati, tengok dulu grant tu. Kalau Tuan Syam ada kopi grant yang nak minta saya checkkan, boleh forwardkan pada saya, boleh WhatsAppkan kepada saya lah. Nanti saya akan tinggalkan nombor saya dekat nombor di bawah. Okay, macam mana nak tahu rumah tu bumi or non bumi lot? Okay, soalan yang sama juga, lebih kurang macam yang apa ni Tuan Syam tanya tadi. Okay, bumi ataupun non bumi lot ni, saya rasa mungkin Tuan Zainal kena scroll balik, tengok balik rancangan live saya yang sebelum ni. Saya dah tekankan panjang lebar, lebih kurang sejam lebih saya dah tekankan perkara tersebut. Tapi saya cuba recap balik lah nak bagi mudah faham. Kalau rasa-rasa penerangan saya ni kurang jelas, tengok balik video saya yang lepas, tengok dalam YouTube pun ada. Okey, non bumi lot dengan bumi lot ni, benda yang paling simple sekali yang kena faham adalah bila kita beli rumah dengan pemaju. Okay, bila kita beli rumah dengan pemaju dalam master title dia, master title milik induk dia, memang pemaju dah kata ini adalah master title berstatus leasehold. Okay, master title berstatus leasehold. Okay, kalau misalnya kata pemaju dah bagi tahu yang memang master title dia berstatus leasehold, kena faham bila keluar je individual title ataupun strata title-nya nanti, memang biasanya strata title ataupun strata title ataupun individual title yang dikeluarkan oleh pejabat tanah untuk unit yang kita beli tu, statusnya adalah sama macam master title, which is leasehold juga. Okey, beli rumah dengan pemaju, biasanya dia ada satu istilah yang dipanggil bumi kuota. Bumi kuota. Okey, dalam SNP, perjanjian jual beli, dia tak sebut pun tentang bumi kuota tu. Dia tak tulis dalam SPA, sebab SPA ni bila kita beli dengan pemaju, dia mengikut apa yang dipanggil sebagai schedule G ataupun schedule H. G untuk rumah atas tanah, H untuk rumah yang strata ataupun high rise. Okey, kalau kita beli dengan pemaju, biasanya endorsement tentang bumi ataupun non bumi lot ni pemaju yang rekodkan dalam dia punya database. Bila dia simpan rekod tu, maknanya dia akan senaraikan rumah yang mana bumi lot dan juga non bumi lot tu dalam rekod dia sendiri. Jadi tuan-tuan puan kena berhati-hati bila beli rumah yang leasehold, even though dalam SNP tu tak mention tentang lot yang kita beli tu lot bumi ataupun non bumi, nanti bila kita nak jual rumah tu, masa tu katalah strata title ataupun individual title ni dah keluar, masalahnya adalah kita nak jual rumah tu nanti mesti dapatkan kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pejabat tanah, kan? So pada masa tu, katalah mungkin 3 ataupun 4 tahun akan datang, bila kita dapat kunci, barulah grant tu keluar, grant individu tu keluar. So bila kita nak jual rumah tu nanti, kita kena apply consent, notwithstanding tak kira lah sama ada kita jual rumah tu kepada orang Melayu, Bumiputera ataupun kepada bukan Bumiputera. Consent tu still kena apply. Dan bila rumah tu kita dapat buyer yang kita nak beli tu adalah non bumi, biasanya consent yang kita apply pada pejabat tanah tu akan kena tolak untuk permohonan kali pertama. So kena buat rayuan dan mungkin ada alasan yang kukuh baru pejabat tanah benarkan. Itu dia punya ni lah. Okay. Yang saya cerita pasal bumi dengan non bumi lot tak ada appear dalam SPA yang kita beli dengan pemaju tadi tu. Contoh, katalah sekarang ni bila kita dah beli rumah tu dengan pemaju, grant stratanya belum keluar, grant individunya belum keluar, masih lagi under master title, dan pada masa tu kita nak jual rumah tu. Okay, pada masa tu kita nak jual rumah. Katalah kita baru dia dapat kunci, baru tahun kedua. Tahun kedua grant individu untuk unit kita tu belum dikeluarkan oleh pejabat tanah. Dan pada masa tu dah mungkinlah kita dalam keadaan yang nak jual rumah tu segera, kita tak boleh nak tunggu lagi, kita terpaksa juga jual rumah tu. Okay, dan pada masa tu sebenarnya kita perlu mendapatkan apa yang saya sebut sebagai confirmation letter daripada pemaju untuk tahu status rumah tu macam mana. Okay, so kalau misal kata kita dah tulis surat kepada pemaju, pemaju dah reply, okay, masa you beli dulu rumah ni dikategorikan di bawah bumi lot. So
bila you nak jual, you kena dapatkan buyer yang bumi juga, sebab ini dah termasuk di bawah bumi lot punya kuota. So bila pemaju dah reply, dia dah bagi tahu tentang bumi lot tadi tu, maka kita kena cari buyer yang bumi juga. Itu masalah dia. Okay, itu masalah dia. Kalau misal kata grant dah keluar, masalah lain pula. Masalah dia adalah kita kena apply consent. Tak kisahlah yang beli tu Melayu ataupun bukan Melayu, still kena apply consent kepada pejabat tanah sebab ada sekatan kepentingan kat bawah tu. Tapi kalau misal kata grant individu belum keluar, masih lagi di bawah master title, tak boleh tidak. Kita kena dapatkan confirmation letter daripada pemaju untuk mengetahui status dia bumi ataupun non bumi. So bila kita dapat dia surat reply daripada pemaju dah tulis ini adalah bumi lot, maka kita nak jual tu pun kena jual pada bumi juga, tak boleh jual pada non bumi. Itu masalah yang berlaku sekiranya kita beli yang kata apa hartanah daripada pemaju ni under bumi punya kuota lah. Okay, yang saya ceritakan ni untuk hartanah yang berstatus leasehold daripada awal. Okey, bagi hartanah yang berstatus freehold, daripada awal lagi tu sebenarnya tak timbul pun isu bumi lot ke non bumi lot, tak timbul pun isu tu. Sebab freehold ni sebenarnya dia biasanya lah macam saya sebutkan tadi, exception kalau daripada grant tu sendiri, walaupun dia freehold dia ada sekatan kepentingan yang memerlukan kita apply consent dengan pejabat tanah, yang tu cerita lain. Tapi in general semua hartanah yang berstatus freehold biasanya tak ada sekatan kepentingan yang mewajibkan kita mendapatkan kebenaran ataupun konsen dari pejabat tanah. Okay, so kalau kita beli hartanah yang berstatus freehold yang mana geran tu tidak ada pun sekatan kepentingan, notwithstanding masa kita beli dulu kita dapat bumi diskaun daripada developer dan sebagainya, masa nak jual nanti tu tak timbul pun isu sebenarnya kita nak jual pada non bumi. Tak timbul pun isu. Boleh sahaja kita jual pada non bumi, even though kita dah dapat extra diskaun sebab kita beli sebagai bumi putra. So diskaun bumi dengan bumi lot tu adalah dua perkara yang berbeza. Kena faham kat situ untuk yang hartanah berstatus freehold. Okay, so saya harap penerangan saya tu Tuan Zainul boleh faham. Kalau tak faham boleh scroll balik, tengok balik bawah-bawah ni video-video saya yang sebelum-sebelum ni lah. Ada saya ceritakan tentang bumi dan bumi lot. Okay, salam coach. Kalau beli rumah bumi freehold, betul ke in the future tak boleh jual above market price sebab buying power bumi tak macam non bumi? Sorry lah, lari topik sikit. Tak apa. Tak payah nak sorry pun. Tak apa, ada soalan tanya je. Sebenarnya soalan ni agak kata apa, kurang tepat lah. Kurang tepat. Pendapat tu saya rasa tak betul. Tak betul. Kalau kita jual, walaupun katalah kawasan tu adalah kawasan yang dikenali sebagai bumi punya area. Sebagai contoh, pejabat saya di Bandar Tun Sri Muar. Bandar Tun Sri Muar ni memang ramai orang Melayu yang duduk kat situ. Tak ada masalah pun sebenarnya nak jual pada harga yang melebihi orang kata apa yang tinggi berbanding dengan harga kawasan-kawasan yang lain. Tak ada masalah pun, boleh je. As long as ada demand, ada permintaan, memang bila kita letakkan harga kat situ, tak ada masalah pun untuk kita jual, dan boleh je letak harga tinggi. Tak kisahlah sebenarnya kawasan tu kawasan kapasiti Melayu ke, kapasiti Cina ke, benda tu bukannya satu kata apa benchmark untuk kita tentukan harga kita boleh pergi lebih tinggi, tidak, tak semestinya. So Bandar Tun Sri Muar sebagai contoh, kawasan yang memang ramai Melayu. Yang kalau kita pergi ke selatan sikit, kita pergi Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi pun sebenarnya berkepadatan penduduk Melayu. Saya tak pernah pula dengar kawasan Bandar Baru Bangi tu harga dia tak boleh letak lebih tinggi. Tak ada. Even though dia adalah rumah yang berstatus leasehold. Kawasan Bandar Baru Bangi kan banyak leasehold. Banyak leasehold punya, bukan banyak, memang kebanyakan kebanyakan sama lah kan. Majority tanah, rumah-rumah di Bandar Baru Bangi itu adalah berstatus leasehold. Boleh je jual dengan harga tinggi, tak ada masalah pun. Dan penduduk di kawasan Bangi, Bandar Baru Bangi itu memang kebanyakan Melayu. Jadi as long as ada demand, insyaAllah harga tu tak ada masalah. Boleh kita jual dengan harga yang Tuan Rashid, pencerahan yang bermanfaat malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rashid. Terima kasih join lagi.
Best tajuk malam ni coach. Okey, terima kasih. Ni sebenarnya saya kupas tentang tajuk malam ni tak berapa banyak sangat. Saya menjawab soalan yang pelbagai malam ni kan. So yang saya nak fokuskan nak beli rumah saksil ataupun underport tu. Tapi itulah saya baru cerita satu je lah tadi kan. Satu yang tuan-tuan perempuan perlu faham lah kan tentang median price dengan harga yang ditawarkan oleh pemaju tadi. Kena hati-hati kat situ lah kan. Tak apa, kita layan je semua soalan-soalan yang ada ni. Sebab ada pihak lawyer terang macam tu, jadi buyer tak boleh nak tarik diri disebabkan alasan-alasan tersebut. Adakah semua sama atau berbeza mengikut rate? Kejap yang saya tengok balik. Okay. Rumah subsidi kalau mohon 100% loan, lulus 90%, buyer tolak loan sebab bukan permohonan yang diinginkan, owner akan datang. Okay, so betul lah macam yang saya terangkan tadi. Okey, kalau katalah yang Raja Sina punya pengalaman ni berbeza dengan apa yang penerangan yang saya bagi, sebab bagi saya benda ni sebenarnya perlu diterangkan daripada awal lagi oleh agensi masing-masing lah. Okey. Pengisian borang ATP ataupun booking form perlu buat kelas khusus mungkin setengah hari kot nak cerita pasal ATP je. Apa yang perlu diletakkan dalam ATP, siapa yang boleh jadi saksi untuk ATP tu, berapa harga yang you all boleh collect untuk earnest deposit. Okay. Earnest deposit kadang-kadang ada setengah agensi kata tak boleh kurang daripada 3.18%, mesti on the dot 3.18%. Ada agensi yang buat macam tu. Tapi sebenarnya benda ni perlu diterangkan lah. Agensi prinsipal, minta maaf lah saya terpaksa tegurkan di sini sebab ramai anak-anak buah yang mungkin tak faham, tak diterangkan dengan jelas. Jadi sebagai HOC, HOC House Ownership Campaign, sebagai HOA, HOA, Head of Agency, tak kisahlah apa istilah korang gunakan pun lah, lantak lah kan. Kena terangkan, buat satu kelas khusus untuk penerangan macam mana budak-budak ni nak isi booking form tu. Sebab saya tengok dalam booking form ni macam-macam PL ada, macam-macam pesen ada, pening kepala saya kadang-kadang. Sebab tu penting sebenarnya isu nak letakkan berapa yang patutnya kena refund balik, berapa loan yang sepatutnya lulus. Kalau tanya saya, kalau saya yang mengajar benda tu, saya cakap dengan budak-budak rent ni, korang kena letak sebiji apa yang buyer tu minta sepatutnya. Itulah baru namanya offer to purchase. Dia baru offer. Dia baru menawarkan untuk membeli. Dia belumnya membeli lagi. Bila dah sign SIP tu barulah consider sebagai sale and purchase agreement. Ni baru offer to purchase. So dalam offer to purchase sebenarnya buyer berhak untuk memaklumkan apa yang dia nak. Dan sebagai rent kita sepatutnya kena jot down, kena tulis apa yang buyer offer kepada vendor tadi. Faham tak? So itu namanya offer to purchase. Dia macam kalau dalam istilah undang-undang ni kita panggil benda tu sebagai satu penawaran, yang bahasa mudahnya sebagai satu penawaran, yang mana penawaran tu perlu diterima. Kan kita offer, bila kita offer, kita tawarkan, yang patut menerima tu adalah vendor kan. So kan biasanya bila kita jumpa dengan buyer, sebagai rent, kita jumpa buyer dulu, buyer tu offer kepada kita collect earnest deposit, lepas dah collect earnest deposit baru kita jumpa dengan vendor kan. Bila kita jumpa dengan vendor, kita terangkan pada vendor, kalau vendor setuju baru vendor sign. Ini patutnya benda ni basic, benda ni basic dan perlu diterangkan dalam you all punya agensi punya kelas ataupun agensi meeting setiap minggu. Kena terangkan benda ni supaya budak-budak rent ni faham. Nak isikan benda tu kena isi dengan betul. Jangan ada orang kata apa masalah di pada hari nanti. Jadi macam yang saya beritahu, okey, kalau katalah Raja Sina tanya dia, ada pihak lawyer terang macam tu, jadi buyer tak boleh nak tarik diri disebabkan alasan tersebut. Adakah semua sama atau berbeza? So bagi saya, kalau benda tu tak diterangkan oleh rent kepada buyer, dan sekiranya buyer insist nak masukkan benda tu di dalam ETP tapi rent yang gagal masukkan benda tu dalam ETP, maka sepatutnya tak boleh nak forfeit lah duit deposit tu.
Sebab dia offer, benda yang dia offer kita tak tulis. Lepas tu kita nak salahkan dia pula. Tak boleh lah macam tu kan. Yang kita nak salahkan buyer tu. Bukan saya memihak pada buyer. Tapi hakikatnya, itu yang saya cakap tadi. Awal-awal lagi, tuan-tuan perempuan sebagai seorang perunding, nama pun perunding lah, tak nak real estate negotiator. Untuk kita negotiate dengan orang. Nak negotiate dengan orang. Kita jadi pihak yang duduk di tengah-tengah. Bukan kita nak memihak kepada penjual ataupun nak memihak kepada buyer semata-mata. So dalam keadaan macam ni kita jadi pemudah cara. So kalau buyer dah bagi tahu, okey, saya nak macam ni, awak kena spell out benda tu dalam ATP. Kita tulislah. Kena tulis dalam ATP macam tu. Kan? Saya memang tak ada duit ni. Saya tak ada duit. Tapi itulah bila buat proses filtering, macam ada sahabat kita tak beritahu tu kan, bila buat proses filtering kenalah pandai. Filtering pun kena buat satu kelas khas untuk buat filtering. 1.5 hari punya kelas ataupun mungkin dalam beberapa jam punya masa buat cerita dengan budak-budak rent ni. Okay, HO agency kena terangkan filtering punya proses macam mana. So kena terangkan benda diorang baru diorang faham nak filter buyer macam mana, lepas tu nak isi borang ATP macam mana. Saya percaya kebanyakan agensi ni memang buatlah perkara tersebut tapi mungkinlah ada segelintir yang tak buat. Jadi yang segelintir yang tak buat ni saya rasa kena perbaikilah benda tu. Kena terangkan, bagi tahu dengan diorang ni, sebab diorang carry nama your own agency dah. Rent tag yang diorang bawa tu ada nama agensi diorang kat situ. Business card ada logo agensi kat situ. Booking form ATP tu ada nama agensi kat situ. Yang malu bukannya rent tu, yang malu agensi diorang. Kalau korang tak terangkan betul-betul, macam mana diorang nak buat benda tu dengan betul? Okay, so as simple as that lah. So Raja Sina, saya harap Raja Sina faham So maknanya apa yang dah diterangkan tu kena masukkan apa yang diminta oleh buyer tadi tu kena masukkan dalam ATP. Kalau dia minta benda tu 90% loan approve, kita letaklah 90% loan approve. Janganlah letak in general perkara tu kita anggap macam dia tahu, dan perkara tu kita anggap macam benda tu adalah satu benda yang biasa. Tak boleh. Kalau bisa kata dia minta masukkan, kita masukkan dalam tu. Dan kalau dia tak tahu benda tu, kita terangkan dulu pada dia. Betul. Okay, ni pun ada. Terima kasih ni. Faham, Alhamdulillah. Tuan Fauzi, apa yang perlu rent advice jika owner masih nak harga dia sendiri sedangkan market value lebih rendah dari yang dia mahukan? Okay. Cara dia memang kita kena buat comparison. Comparison ni biasanya kita akan tengok harga-harga yang ditawarkan di dalam internet lah, dalam website macam-macam website ada, Edge Property ada, iProperty ada, Mudah.my ada, banyak kan. So kita terangkan benda tuan. Okay, tuan tengok kat sini. Okay, saya tunjukkan ini adalah rumah-rumah yang nak dijual di kawasan sekitar rumah tuan. Okay, ni nombor berapa, jalan apa kan. Okay, tuan tengok harga yang ada kat sini. Okay, right. Saya bukan tak nak jual rumah tuan dengan harga yang tuan minta. Tapi dalam masa sekarang ni, kalau tuan tengok iklan yang ada kat dalam Mudah ke, dalam iProperty ke, kalau tuan letak harga yang macam ni kan, dengan keadaan, minta maaf cakap lah, dengan keadaan rumah tuan yang macam ni, saya tengok ada gambar rumah-rumah yang lain tu mungkin lebih cantik daripada rumah tuan yang nak jual ni. Tapi kena berlapis lah, jangan cakap macam tu kan, kecil hati dia kan. Pandai-pandai lah korang nak cakap macam mana kan. Saya rasa agak sukar untuk tuan dapat harga yang tuan nak tawarkan ni. Silat-silat hari bulan, kalau saya letak iklan ni dalam iProperty ke, dalam Mudah ke, tak ada orang telefon. Jadi untuk sebab tuan sekarang ni dalam keadaan yang mungkin, okay, kita kena tanya dulu tuan nak jual rumah ni dalam keadaan yang urgent ataupun tuan ada masa nak menunggu. Okay, kalau tuan kata tak urgent, jadi saya syorkan tuan letaklah harga yang at least lebih kurang sama dengan harga yang vendor-vendor lain tawarkan. Itu yang lebih baik lah kan, itu yang lebih baik. Kalau tidak nanti nak dapat phone call daripada prospek buyer ni, saya risau, takut tak ada yang call. Okay, jadi kena faham lah kat situ tuan. So kena terangkan pada dia, Tuan Fauzi kena terangkan pada dia. Kalau dia masih lagi nak letakkan harga yang dia nak tu, cakap dengan dia, tak apa, saya boleh letakkan, tapi saya bagi mungkin tempoh yang saya syorkan untuk letakkan harga tuan ni tak lama, kita letak 5 hari. Tengok respon base tu macam mana. Kalau tak percaya, mungkin dia rasa macam mungkin ejen ni saja dia nak suruh letak harga rendah, nak bagi senang jual supaya dia dapat information cepat kan. Okay. So
So terang kepada dia, bukan saya katalah mungkin lah saya tunjukkan bukti dalam keadaan sekarang ni rumah tuan ni ada lagi kawasan ni beberapa lagi rumah nak jual pada harga yang lebih murah daripada harga yang tuan tawarkan. So kalau tuan jual dengan harga yang tuan tawarkan sekarang ni memang susah lah nak compete dengan rumah yang lain kan. So kena tunjukkan pada dia. So saya rasa dia sebagai manusia yang waras, dia akan fikirlah banyak kali juga kalau nak letak harga yang dia nak tu kan. Jadi saya rasa Tuan Fauzi boleh cuba approach macam tu. Tell him you can dream. Okay. Willing buyer, willing seller, betul. Sebab tu lah bila kita berurusan dengan orang ni memang banyak orang kata apa kerenah lah. Saya tak nafikan tuan-tuan perempuan berada di lapangan mungkin dah banyak jumpa macam-macam PL, macam-macam perangai orang yang ada kat luar sana kan. Jadi it's just a matter of how you talk to them, how you treat them and how you educate them. So saya suka gunakan perkataan educate. Macam mana kita nak bagi penerangan tu, bagi diorang jelas kat situ kan. So kalau kita sendiri tak boleh nak terangkan dengan jelas kepada mereka dan mereka tak faham apa yang kita cuba sampaikan kepada mereka, macam mana mereka nak expect benda yang kita nak suruh diorang sign tu mereka faham kan. Kita kena terangkanlah dulu barulah diorang jelas dengan penerangan yang kita bagi tu, dan mereka boleh faham dengan apa yang kita terangkan tu, barulah mereka boleh sign dokumen yang kita minta diorang sign tu. Sebab tu saya selalu amalkan perkara ni. Okay, dekat firma guaman saya melarang kerani-kerani saya untuk attend signing. Tak boleh. Yang nak kena attend signing hanya lawyer sahaja. So saya ada 4 orang lawyer. So apa-apa appointment yang nak fix tak boleh yang tanda tangan di depan kerani. Sebab apa saya suruh lawyer juga yang attend, sebab saya expect lawyer saya terangkan dulu apa yang ada dalam SNP itu pada buyer. Saya akan tanya dulu, okay, you nak buat appointment pukul apa? Okay, katalah pukul 11. Okay, pukul 11 saya dah setkan. Okay, katalah ni, okay, Syida kena attend signing untuk klien ni pukul 11. Okay. Saya akan check. Tengok. Bila dia dah tengok agreement apa semua tu, kalau misal kata lawyer saya dah terangkan, saya akan tanya dia balik. Okay, tuan, tadi ada tak lawyer saya terangkan? Benda apa yang tuan sign ni ada. Bagus budak Syida, dia terangkan sekali bagi saya faham. Alhamdulillah. Okay, saya sampai macam tu terus saya buat lah. Okay, sebab tu saya nak set appointment. Okay, tuan, pukul 11 kan? Okay. Ada masa lebih kurang dalam 1 jam tak? Untuk sign agreement. Lama je sampai 1 jam nak sign agreement. Bukan, yang nak sign tu kejap je, tapi nak terangkan kepada tuan. Nak terangkan apa benda yang tuan sign tu. Saya ambil masa lebih kurang dalam 1 jam. Sebab nanti lawyer saya akan terangkan. So, kalau kata tuan tergesa-gesa nak pergi ke mana-mana apa semua, saya rasa mungkin susah sikit lah. So kalau boleh allocate masa lebih sikit sebab kita nak terangkan apa yang ada dalam SMP tu supaya tuan faham. Bila tuan sign agreement tu, tuan dah relakan hati untuk membeli rumah tu dengan agreement yang ada dalam tema yang ada dalam agreement tersebut. Okay, kalau dia kata okay, boleh saya akan allocate masa. Dan saya agak kurang suka lah minta maaf cakap lah, saya agak kurang suka nak jumpa klien dekat luar. Saya suka bawa klien datang jumpa kat office saya. Kenapa sebab bila saya buat appointment kat luar, biasanya ada gangguan. Contoh, jumpa kat McDonald ke, jumpa kat mana. Kalau dah terpaksa sangat tak apalah. Kalau katalah klien tu memang tak boleh nak bergerak jauh ke apa ke, tak apalah. Yang kita gagahkan jugalah. Bukan sebabkan saya tak nak keluar duit minyak ke duit tol nak pergi ke tempat dia, bukan. Tapi sebabkan benda tu lah, saya tak suka bila saya duduk bercerita, nanti kejap lagi ada gangguan. Bunyi bising lah, anak dia minta makan Happy Meal lah, apa semualah kan. Tu antara perkara-perkara yang saya tak berapa suka lah kalau jumpa kat luar. Lagi satu, saya nak ingatkan pada tuan-tuan perempuan semua. Berurusan dengan peguam, tuan-tuan perempuan bayar peguam dengan legal fee yang agak besar. Okay, 1% daripada harga yang tuan-tuan perempuan beli tu dah bayar kepada lawyer kan. Okay. Kalau misal kata lawyer ajak jumpa di pejabat, lawyer tu sebenarnya bukan nak suruh tuan-tuan perempuan susah datang ke pejabat dia. Nak menyusahkan diri tuan-tuan perempuan datang ke pejabat dia. Sebab apa? Macam saya selalu cakap kat klien saya, tuan, kita nak beli rumah. Nak beli rumah, kita kena tahu dengan siapa kita berurusan dan kena tahu pejabat dia kat mana. Tuan kena tahu pejabat saya ni kat mana. Tuan kena tengok keberadaan pejabat saya ni kat mana.
Okay, sebab tu saya minta sangat-sangat tuan datang, saya SMP kat pejabat saya. Okay, sebab kalau berlaku apa-apa masalah, tuan tahu nak cari pejabat saya. Sebab tuan pernah pergi, tuan pernah sign agreement ni di pejabat saya. Okay, contoh, katalah, na'udzubillah tak jauh, katalah nyawa saya ni tak panjang. Na'udzubillah tak jauh lah, harap-harap tuan-tuan perempuan doakan nyawa saya panjang lah. Katalah nyawa saya ni tak panjang. Memang betul, saya attend signing tuan-tuan perempuan tu dekat luar. Kan, katalah nyawa saya tak panjang, saya dah meninggal, pada masa tu tuan-tuan perempuan punya urusan tu nak dapatkan geran tanah tak sempat lagi ke apa ke. So, masalah pula nak cari pejabat saya kat mana, nak contact orang yang ada kat pejabat saya ke apa kan. So itu yang saya cuba nak bagi all faham. So klien saya memang saya dah tekankan pada diorang, bukan saya tak boleh nak pergi ke rumah you ke, bukan saya tak boleh nak jumpa kat McDonald ke, jumpa kat kedai Ali Bistro ke, bukan itu. Tapi sebenarnya saya nak you all datang tengok pejabat saya. Betul tak yang you bayar legal fee ni betul ke lawyer punya office? Dan entah konmen mana ke yang buat SMP ke tak tahu, hujung pangkal dah bayar-bayar, dah sign-sign tu, benda tu tak wujud, firm tu pun tak ada pun pejabat dia kat situ kan. So jangan main-main, sekarang ni macam-macam scammer, Macau scam lah, Bangla scam lah, macam scam dia kan. So saya nak you all datang ke pejabat saya tu sebabkan benda tu lah. Saya nak you all betul-betul yakin yang berurusan ni adalah peguam, ini pejabat. So ada apa-apa masalah tu nanti boleh cari balik staff yang ada kat pejabat tu boleh jumpa balik. Dan saya biasanya akan tegangkan, okay, staff saya yang handle file ni nama sekian-sekian, okay, ni orangnya, so kalau ada apa-apa boleh telefon saya ataupun telefon staff saya. Saya akan tegangkan. Okay, okay, panjang saya cerita ni okay. Terima kasih, ada lebih kurang 20 lebih lagi mata yang tengah menengok. 1 jam setengah lagi persiaran ni. Okay, apa yang perlu rent advice jika owner jual harga melebihi harga pasaran dengan alasan termasuk harga fully furnished? Patut teruskan jualan atau stop terus? Adakah rumah tersebut akan terjual? Benda ni sebenarnya bergantung kepada unique selling point yang ada Tuan Rashid. Kalau misalnya kata dia nak jual dengan harga lebih tinggi sebabkan mungkinlah dia jual sekali dengan perabot, mungkin dia beli perabot kat IKEA, rumah dia tu memang cantik, tak ada masalah pun. Kita ni sebagai rent ni, kalau boleh kita nak bantu dia, dia boleh jual rumah dia dan dalam masa yang sama dia dapat harga yang dia nak. Okay? Itu memang matlamat yang kita nak bantu dia. Bukannya kita nak memudahkan urusan kita sebagai rent, kita suruh dia jual harga murah disebabkan kita nak dapatkan komisen tu cepat. Rumah tu terjual dengan cepat, dia dapat komisen. Okay, sebenarnya kalau boleh kita nak bagi dia puas hati. Sebab bila dia puas hati, dia dapat apa yang dia nak, dia akan bercerita dengan kawan-kawan yang lain, Tuan Rashid. Dia akan cakap, Abu, hari tu aku jual rumah aku dengan si Rashid ni, baguslah Rashid ni. Dia tolong aku ni apa semua kan. Dia bagi buyer yang betul-betul genuine, nak beli rumah aku, sanggup bayar dengan harga yang aku nak. Dia akan bercakap benda tu. Dia takkan diam, dia akan bercakap dengan kawan-kawan dia yang lain. Tapi kalau misalnya kata kita buat servis teruk, kan, dia pun akan bercakap dengan kawan-kawan yang lain. So mana satu yang kita nak. So dalam kes Cik Rashid ni, mungkin Cik Rashid boleh advise dengan dia, okay tuan, kita boleh bagi kita cuba dulu pasarkan dengan harga yang tuan nak. Okay, saya tengok rumah tuan ni memang cantik dengan renovation yang tuan dah buat, extension dapur, bilik dah besarkan dengan perabot yang mahal, mungkin dia ambil perabot daripada luar negara dan sebagainya. Okay, jadi teknik kita ni nak memasarkan, nak mengiklankan rumah dia kena bijak lah. Mungkin copywriting kita kena power. Gambar yang kita ambil tu kena power. Kenalah buat video, tunjukkan benda yang memang lain, extraordinary yang ada dalam rumah tu. So rent kena kreatif. Jangan guna cara ortodok, jangan guna cara yang mungkin dah yang kata guna pakai oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita yang benda tu dah laku. Itu yang saya tekankan bila dalam STL tu saya selalu cerita. Korang dah start kena buat video marketing. Korang dah start kena buat FB live. Korang dah start kena tampilkan diri, cerita dengan orang, benda-benda yang bagus untuk diorang dengar, untuk diorang dapatkan panduan. So benda-benda macam ni yang sepatutnya kita kena buat. So Cik Rashid kena faham lah kat situ. Kalau dia minta, insist nak dapatkan harga yang dia nak, okay, nak kena justifykan dengan apa yang dia ada. Kalau benda tu tak justify, perabot dia pun buruk, rumah dia pun banyak cacat cela, so terus terang cakap kan Cik,
daripada apa yang saya tengok ni. Kalau kita comparekan harga rumah encik ni dengan harga rumah-rumah yang lain yang ada dalam mudah, yang ada dalam iProperty, saya rasa susah encik nak jual dengan harga macam ni. So kita terangkan pada dia, bagi dia faham, bagi dia faham, insyaAllah. Okay, thank you very much. Okay, sama-sama Regina. Betul ke sekarang lawyer-lawyer ada masalah dalam nak apply consent, dapatkan redemption dengan bank ni? Tak ada masalah pun, okay je Izzuddin. So far so good, tak ada masalah pun. Thank you coach atas pencerahan, banyak ilmu yang dapat sedut. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, semoga coach diberi umur yang panjang, kesihatan yang baik. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum coach, baru masuk and first time tengok. Okay, Rapid Property, terima kasih Alright, so 1 jam 33 minit dah kita bersiaran. Topik kita nak cerita subsale atau undercon tapi melirik dengan banyak benda-benda yang lain yang banyak kan. Itulah so sebagai kesimpulan yang saya nak buat untuk malam ni. Tuan-tuan puan sebagai bakal-bakal pembeli, yang paling penting sekali tuan-tuan puan kena tengok median price untuk kawasan yang tuan-tuan puan nak beli tu berapa sebenarnya. Kena check median price. Macam mana cara nak check median price? Okay, simple dan yang paling mudah sekali, tengoklah transacted value property-property yang dah terjual dekat kawasan tu pada tahun tu, pada tahun sebelumnya, berapa sebenarnya yang dah ditransactkan kat situ. Lepas tu ambil average berapa per square feet. Katalah ada 10 property yang dah terjual, dah kira semua sekali tu, ambil average per square feet dia berapa. Lepas tu comparekan dengan harga yang tuan nak beli sekarang. Rumah dengan pemaju tadi tu. Kalau katalah harga rumah dengan pemaju tu, jangan tengok harga yang selepas diskaun, tengok harga yang before diskaun tau. Harga yang selepas diskaun tu memanglah harga yang, tapi sebenarnya yang kita buat SMP dengan dia, harga yang markup tadi tu, harga yang tinggi. Katalah harga yang sebenarnya yang dekat jual dalam SMP tu RM500,000, tapi harga after discount tu mungkin RM400,000. So ada RM100,000 different ke situ. Kan? So kita tengok harga yang RM500,000 tu. Okay. So, mungkin tuan-tuan puan boleh jimat dari segi kos awalan, nak bayar deposit tak perlu, nak bayar legal fee tak perlu, nak bayar stamp duty tak perlu, semua tu memang boleh jimat. Tapi in the long run, tu maknanya mungkin dalam 3, 4, 5 tahun yang akan datang, selepas kita terima kunci daripada rumah tu, daripada pemaju untuk rumah tersebut, adakah harga pasaran tanah pada 3 tahun akan datang selepas kita terima kunci tu boleh mencapai harga yang sepatutnya? Itu yang kita risaukan. So bila kita nak jual rumah tu nanti takut end up kita terpaksa jual pada harga at par dengan harga yang kita beli sekarang. 3 tahun akan datang sebenarnya harga tu tak boleh pergi lebih daripada tu. Mungkin lebih kurang sama dengan harga kita beli sekarang. Itu yang tuan-tuan perlu risaukan. Jadi saya tak boleh nak bagi kesimpulan sama ada beli subsale tu lebih bagus ataupun beli undercon tu lebih bagus. Jadi masa sekarang ni lah tuan-tuan puan perlu buat apa yang dipanggil sebagai due diligence, kena buat research sendiri, tengok median price, kaji betul-betul. Bila dah kaji betul-betul tu, semayanglah istikharah, dapatkanlah petunjuk daripadanya. Dan bila dah semua dah dapat, istikharah dah buat apa semua tu, dan teruskan dengan ilmu yang tuan-tuan ada. Right. So itu yang saya boleh nasihatkan. So insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan jumpa lagi pada minggu depan dalam rancangan live saya. Dan saya minta maaf kalau ada apa-apa yang saya sampaikan ni mungkinlah terkasar bahasa ataupun mungkin apa yang saya cuba nak sampaikan tu ada menyinggung perasaan perempuan. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan niat saya untuk orang kata apa, menyinggung perasaan sesiapa, dan apa yang saya cakap ni berdasarkan pada pengalaman dan juga ilmu sikit yang saya ada lah. Dan untuk sahabat-sahabat saya doakan tuan-tuan puan boleh terus dengan jayanya. So ingat niat dalam hati untuk membantu. Kita bantu orang, insyaAllah Allah akan bantu kita balik. So jangan nampak prospek anda itu sebagai mangsa anda, tapi nampaklah prospek anda itu sebagai orang yang anda perlu bantu. Itu yang sebaik-baik. So itu saja daripada saya untuk malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.